Assalamualaikum, salam hujung minggu untuk anda. Kembali kita bertemu dalam Haparan Kata Fitri Yahya. Dan kita menantikan sebenarnya detik Ramadan yang begitu bermakna. Jadi semua orang umat Islam menantikan Ramadan yang begitu istimewa sekali. Okey, dan saya sendiri pun tidak sabar sebab tahun lepas macam ada, yelah, tak puas kan sebab kita nak pergi bazar Ramadan tak boleh, nak jumpa nak balik kampung tak boleh, kemudian nak aktiviti tak boleh, nak tarawih tak boleh. Jadi rasa macam ada kekosongan lah. Tapi insyaAllah tahun ni ada sikit perubahan. Banyak bazar telah pun dibenarkan. Okay, yang penting kita kena jagalah yang terbaik, menjaga SOP. Dan juga yang pentingnya sebab kita dah rindu tarawih kan. Kadang-kadang sebelum ni di macam negeri yang mencabar seperti Selangor pun susah nak pergi solat Jumaat. Kali inilah peluang yang terbaik untuk kita dapat kembali mood dan vibes Ramadan. Alhamdulillah untuk anda semua. Okey, hari ni kita santai-santai je sebab kita juga nak meninjau persiapan Ramadan. Saya tengok, Alhamdulillah bila ada Zawal Ramadan ni, yang mana yang sebelum ni berniaga dah dapat kembali berniaga, yang mungkin sebelum ni betul-betul harapkan duit lebih daripada Ramadan, di bazar Ramadan, dan dapat kembali untuk ke destinasi berkenaan. Yang penting keselamatan harus kita jagalah, ya. Pastinya ramai dah pun merancang, saya kira, yang menjual baju Melayu, yang menjual pakaian, yang menjual kurma, yang menjual macam-macam makanan. Inilah detik yang terbaik. Cuma saya nak berkongsi sesuatu sebab saya percaya ramai sebenarnya yang nak bersedekah ketika Ramadan di rumah-rumah anak yatim, rumah tahfiz, orang miskin. Biasanya kita bagi je kan. Tapi untuk macam rumah tahfiz ke, rumah apa-apa ke, kalau boleh sebelum kita bagi sedekah tu, kita tanya dulu apa keperluan yang dia mahukan. Contohnya saya pernah bagi ke satu tempat ni, rumah anak yatim ni, yang mana saya tengok bila masuk terkejut sebab dia punya timbunan beras tu terlalu tinggi. Macam ada yang dah pun berkulat, dah hapak, dah lapuk dah sebab terlalu banyak orang bagi beras. Dia tak guna pun. Jadi sebelum kita bagi sedekah, elok kita tanya apa keperluan dia. Jadi bila dia tanya, saya perlukan gula dengan tu saja. Contohnya lah kan. Jadi senang, tak membazir. Kalau kita bagi beras dia tak guna, sayang lah. Sebab benda tu kan takut terjejas kualiti. Mungkin kita saya amat memerlukan kepada peti ais. Jumlah beras dia bagi ni sama dengan nilai mesin basuh contohnya. Elok bagi saya mesin basuh sebab keluarga saya ni perlukan mesin basuh. Itu mungkin antara tips dapat kita kongsikan. Okey. Tips yang kedua ialah kita mempelbagaikan sedekah kita lah. Sebab kalau kita tak tanya orang pun segan nak beritahu. Sebab ada orang yang memang kategori miskin, dia segan nak bercerita, dia takut mengaibkan, ya. Kalau kita tahu, kita cuba bertanya kepada dia apa keperluan yang dia amat-amat kritikal waktu itu. Kadang-kadang dia tak nak makanan, dia lebih pada nak bayar yuran anak dia ke, ataupun dia nak settlekan hutang bil air ke, bil api ke, dan sebagainya. Jadi lebih terjurus pada keperluan, kepuasan dia. Contohnya ada makcik ni, kita ada hutang tertunggak dengan jiran sebelah. Jadi kita makanan ni dia masih boleh cari, tapi nak bayar hutang lama-lama tu dia tak payah. Kita nak bantu, kita lebih fokus kepada apa keperluan orang tu. InsyaAllah orang tu akan rasa lebih nikmat dan kita pun tidak akan berlaku pembaziran. Okey, yang berikutnya saya nak kongsikan tentang Ramadan ini, yang mana saya tengok ramai yang bertadarus, tetapi lepas habis Ramadan hilang terus. Daripada tadarus hilang terus. Jadi kalau lah betul-betul busy tak sempat langsung, saya kira boleh cari benda-benda muka surat dalam Quran, kemudian kita betul-betul praktiskan benda tu. Contohnya dia kata dalam Quran ni disebut bahawa menjaga anak yatim. Kita betul-betul beramal dengan apa yang disebut dalam ayat tu. Kadang-kadang kita ni memang mengaji hebat tapi tak faham langsung. Lepas tu habis. Sedangkan mungkin orang yang kurang dapat membaca dengan baik, tapi dia baca dalam tafsir ataupun terjemahan, dia dapat, wow, tak sangka rupanya umat Islam kena buat benda ni. Rupanya zakat ni disebut berpuluh kali. Dia pun cepat-cepat bayar ni. Lagi satu, kita memang ganti puasa. Lagi satu, kalaulah kita ni pernah aniaya orang, kita pernah buat benda yang tak baik pada orang ke, tapi tiba-tiba kita teringat nak jumpa, takut malu ataupun dah cari tak jumpa, kita cuba bersedekah atas nama orang tu.
Contohnya kita pernah aniaya si Ali ni, nak cari dia memang dah tak jumpa ataupun dia dah meninggal. Jadi memang tak ada jalan keluar kan. Kita bermohon kepada Allah sesungguhnya supaya dapat disettlekan hal ini di muka bumi ni. Kita cuba sebanyakkan sedekah atas nama orang yang kita aniaya ataupun kita pernah lakukan yang tak baik pada dia. Semoga-moga kita diampunkan dan settle bab itu di muka bumi. Jadi di akhirat kita tak payah lagi susah payah. Saya teringat sampai sekarang, saya ingat satu lagi tazkirah tarawih tu, dia kata kalau makfirah ni kita diampunkan tapi bimbang-bimbang hukuman tetap dijalankan. Diampunkan tapi hukuman tu tetap ada. Kalau boleh kita baca yang tu lah, dari sekarang kita praktiskan yang Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna tu, yang mana kita diafu tu diampunkan terus, jadi tak payah, tak ada hukuman. Alangkah indahnya kita dah diampunkan, lepas tu tak pula dihukum. Kadang-kadang diampunkan tapi dihukum. Kalau sebagai manusia biasa mestilah kita tak nak dihukum dan tak nak dikenakan azab tindakan. Okey. Yang kemudian tak penting sangatlah kalau kita beraya, tak ada benda yang serba mewah. Kalau ada yang mana-mana tu okey je, tak mengapa. Sebab kadang-kadang duit tu lebih perlu untuk masa yang kritikal. Ataupun kalau kita rasa membazir beli baju, kita buat tabungan khas. Contohnya kalau kita buat anak-anak ke, daftar untuk tabung haji ke, untuk apa ke, ataupun hadiahkan seorang dengan benda yang bermanfaat ke. Okey, contohnya saya kongsikan ni lah. Tak pernah, kalau ada kawan-kawan anda yang tak pernah langsung guna Habbatus Sauda ke, boleh rekomenkan. Sebab benda ni membantu, terutama kalau kita sejuk ke ataupun ada masalah ke. Tapi saya syorkan kuantitinya kita rujuk kepada pakar, sebab bimbang juga efeknya kepada buah pinggang dan sebagainya. Apa-apa makanan pun sekalipun, kuantitinya amat perlu sekali. Okey, tak sabar untuk menantikan Ramadan, sebab Ramadan ni kalau boleh kita cuba call balik orang yang dah lama tak contact. Hidupkan kembali ukhuwah yang pernah pudar, yang pernah ada berlaku perkara tak cantik dan sebagainya. Kita cuba untuk perbaiki. Mungkin satu Ramadan kita nak call semua mak-mak saudara yang mungkin dah lama tak jumpa, sepupu sepapat yang mungkin lama tak jumpa. Kita minta alamat, kita post hadiah. Okey, post kurma ajwa ke, post minyak zaitun ke. Okey. Okey, itu yang saya maksudkan, di mana yalah kita korbankan sikit keegoan kita. Tapi kalau isu-isu yang besar macam isu-isu tentang berebut harta ke, rumah ke, isu saman-saman ke, saya tak berani campur, sebab itu harus ditegakkan, ada hak anda untuk undang-undang. Tapi kalau isu yang boleh dimaafkan, kita buat begitulah. Mungkin ada guru yang kita teringat, ada pengetua yang kita teringat, ada pendidik yang kita teringat, ada ustaz-ustaz yang pernah mengajar kita, ataupun ada pengasuh yang pernah jaga anak kita. Kita minta alamat, sebab lama tak jumpa, kita post kuih raya ke, post kurma ke. Itu lebih bermakna. Sebab nak jumpa, mungkin tak boleh rentas negeri ataupun ada halangan yang lain. Maka itulah sebaik-baik jawapan. Ukhuwah tetap berjalan sekalipun ada itu, ya. Okey, pada Zita Osman, betul. Saya kadang-kadang kita pun tak perasan siapa yang pernah kita lukai, siapa yang pernah kita sakiti. Jadi kalau kita nak minta maaf pun, takut benda tu diingat kembali, lebih buruk pula kan. Ataupun kalau kita cari orang tu nanti, timbul pula keaiban pula, masalah pula. Jadi kita cuba bersedekah secara rahsia. Selain daripada kita memohon ampun pada Allah, kita pernah perdajalkan seseorang, tapi nak jumpa balik tu memang agak payah sebab faktor-faktor keaiban ataupun faktor nanti lebih banyak keburukan berlaku. Contohnya anda pernah fitnah si A, tapi kalau kita bagi tahu nanti lebih buruk pula, bergaduh pula. Jadi kita timbang tara. Kita kalau rasa kalau mengaku ni payah pula, nanti jadi isu lain pula. Jadi kita cuba sedekah atas nama dia, kita mohon ampun untuk dia. Betul kata Muhammad Hasrul Kurata, silaturahim tu mungkin ada isu-isu tertentu, dah lama tak jumpa cikgu ke, saudara ke, kita cuba minta alamat untuk bagi hadiah. Mana tahu dengan pemberian telekung ke, pemberian barang-barang daripada Olive House ke, ataupun bagi kurma ke, bagi dodol ke, semuanya boleh. Yang penting mungkin kerana dodol itulah ukhuwah kembali jernih, siapa tahu kan.
Itu yang kita mahukan. Kalau boleh nak masuk Ramadan ni dalam keadaan yang jernih, bersih. Okay, macam ada yang kahwin sebelum Ramadan. Tadi saya pun MC kan majlis Nilofa dan Haris. Begitu indah, tenang. Dan bila tengok warna putih semua tu, memang rasa begitu damai sekali. Jadi saya syorkan, kalau anda ada sejadah di rumah, kita beli pula kain putih yang terbaik. Kita balut, kita letakkan jadi hamparan sejadah kita dan letakkan bunga-bunga yang wangi ataupun pewangi yang sesuai untuk kita sujud. Jadi akan nampak hamparan yang putih dan rindu untuk bersujud. Tu dia. Jadi kita rasa lebih tenang. Jadi matlamat Ramadan kali ini melamakan sujud dan minta macam-macam lah. Settlekan hutang, dapat anak yang baik, pasangan yang baik ke, ataupun kerja meningkat ke, rezeki murah ke. Jadi semuanya berlaku di atas sejadah. Sejadah kita habiskan bulu-bulu ke, tapi kita beli kain putih yang terbaik, kita buat macam hamparan. Begitu. Supaya cantik, damai dan terjaga. Okay. Lebih rasa tenang. Dan saya pun teringinlah juga bila masuk wedding Nilofa tadi, teringin nak lebih banyak warna putih dalam rumah, nampak tenang, nampak luas, nampak cantik. Sesekali je ada warna yang lembut, biru ya. Sebab bila bermain dengan warna-warna yang tona kasar ni, kita pun ada kesan emosi juga. Jadi putih ni satu idea warna kapas yang cantik, putih bersih. Okay, yang sebab kita nak sambut tamu agung ni, kalau orang datang nampak rupanya, tapi kalau Ramadan datang ni macam mana? Okay, saya sangat terinspirasi, betul kata Tuan Syed tadi, sangat terinspirasi dengan orang yang sedekah secara sembunyi. Kadang sedekah ni tak mesti kepada orang yang miskin, kadang-kadang kepada orang yang bakhil. Mungkin sebab kita bagi dia duit tu, dia pun rasa macam, aku yang kaya ni pun tak sedekah. Timbul perasaan dia. Dan juga jangan lupa ketinggalan untuk memberikan sedekah kepada orang yang terasa buruk. Contohnya macam seorang ni daripada beberapa petikan kisah lama, tapi saya olah bentuk cerita baru. Contohnya orang tu seorang pelacur, mungkin daripada pendapatan dia mungkin katakan duit haram, cuba kita bagi dia duit yang halal. Contohnya macam kita duit sedekah tu, mana tahu berkat dia makan duit kita bagi tu, duit yang halal tu, dia ada impak. Macam dia rasa berbeza. Duit yang haram ni dia rasa macam cepat habis, tapi bila kita bagi duit sedekah kat dia, dia rasa macam duit ni tahan lama lah. Walaupun RM100 boleh beli macam-macam, rasa macam banyak pula. Itu mungkin menjadi asbab kepada hidayah dia. Ataupun kita pergi pada orang yang kita tahu mencuri, tapi bukanlah perompak yang kasar tu. Maksudnya kita tahu orang ni macam tidak amanah. Tapi kalau cuba kita bagi dia duit yang bersih, mana tahu dia menjadi asbab kepada dia untuk meredai duit yang bersih tu dan membuang sifat tidak amanah dia. Okay, dan kemudiannya siapa yang ada masalah untuk bangun pagi, jadi Ramadan ni lah bulan latihan dia. Tahukah anda bahawa bulan Ramadan lah yang mana rumah umat Islam bercahaya, satu dunia bercahaya. Biasa pukul 8, pukul 7 tu, pukul 5, 6 tak ada orang bangun lagi, gelap je kan. Tapi ketika Ramadan, rumah umat Islam bercahaya sebab bangun sahur. Jadi saya suka untuk menegaskan bahawa sahur ni sangat penting sebab dia punya impak makbul doa tu sangat tinggi. Sebab ramai juga kaum yang bukan Islam berpuasa tapi tak sabar dengan adanya sahur ni, waktu yang diberkahi. Bukan saya kata, tapi ini berpandukan pada sabda Rasulullah sendiri. Jadi kita rebut peluang untuk makbul doa, sebab ada kemungkinan doa tu tak dimakbulkan tetapi ditukar dalam bentuk yang lain. Mungkin doa kita untuk jadi kaya tak dimakbulkan tetapi terdapat ketenangan. Mungkin doa kita untuk dapatkan pangkat tak tercapai tapi kita dapat anak yang baik. Mungkin doa kita untuk membina harta yang banyak tak tercapai tetapi kita ada diganti dalam bentuk yang lain. Contohnya bentuk yang kita tak nampak. Contohnya terselamat dari kemalangan. Sebagai contohlah yang berlaku baru ni, di mana ada kren ke apa ke, batu yang menimpa di jalan raya. Patutnya kita lalu, tapi sebab hari tu kita macam terlambat ke, sakit perut ke, ataupun traffic light lama ke, kita pun lambat sampai. Kalau kita lancar perjalanan hari tu, mungkin kita on point sampai di bawah tempat tu, tapi kita tak sampai pun disebabkan kita diselamatkan secara rahsia
oleh para malaikat dan Allah Ta'ala. Jadi itulah bentuk rezeki yang kita tak nampak ya. Mungkin patutnya kita makan benda tu sampai sakit perut ke, sampai mudarat ke, tapi disebabkan kita adalah doa nama kita terdahulu tu, digantikan dalam bentuk yang lain. Tu dia. Lagi satu, sebab masa PKP ni ada masjid yang dah kekurangan dana, ini masa untuk kita ganti balik lah. Dan juga kita ikhtiar untuk penuhkan rak di masjid yang kalau boleh kita tengok macam beras kan. Kalau boleh kita buat macam lampin pakai buang ke, minyak masak ke, agar-agar ke. Ramadan kan mungkin ada orang yang kurang mampu, miskin, dia teringin nak makan-makan macam-macam. Kadang-kadang kita tengok di situ ada hanya tepung, minyak saja, tapi mungkin dia teringin benda lain. Jadi ini peluang untuk kita memeriahkan rezeki orang lain. Itu yang terbaik. Okey, lagi satu yang boleh kita buat ialah kita, saya faham ada juga yang mungkin tidak mampu untuk membaca Quran. Kita buat macam seorang individu ni pernah kongsikan, dia memang buta baca Quran tapi dia tekad untuk baca terjemahan dan tafsir sampai habis. Peringkat awal tu dia memang tak faham lah. Kemudian baru dia rujuk pada guru yang berilmu. Sebab kalau kita baca, kita tafsir sendiri bahaya. Takut nanti macam-macam jadi. Jadi hanya baca apa yang dia faham saja. Maksudnya dia belik, dia sayang Quran tu. Kemudian barulah dia rujuk pada guru, dia pergi ke majlis ilmu. Dan lagi satu, persediaan kita supaya dalam rumah ni tidak gelap. Kerana rumah kita ni banyak cahaya, banyak lampu tapi gelap sebab tidak ada perkara yang mulia. Tak dijemput pun majlis ilmu, tak ada pun katakan program Tajalah Ustaz ke, Jejak Rasul ke. Biar program agama ni banyak datang ke rumah kita. Selain kita YouTube dan sebagainya, jemput tetamu-tetamu yang tak nampak. Contohnya majlis ilmu dalam rumah. Itu dia. Jadi nampaknya Ramadan kali ini sebab diduga setahun dua ni dengan COVID-19 rasa macam banyak kehilangan. Ini masa untuk ganti balik. Kita gantikan dengan sesuatu yang bermakna dan penuhkan rumah dengan tetamu yang bermakna. Majlis ilmu, makanan-makanan yang diberkahi, kita jemput, banyakkan bersedekah. Bisa kata kalau kita dapat RM1, anggaplah 20 sen tu bukan duit kita, insya-Allah. Okey. Sekali itu saja perkongsian saja untuk menyahut panggilan Ramadan. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lain. Apa yang penting, kita kalau nak sedekah, kalau boleh kita siasat dulu, tanya dulu supaya tidak membazir. Moga-moga ada pihak yang betul-betul memerlukan yang terima sedekah berkenaan, insya-Allah. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, jaga diri, nantikan Ramadan.